Silakan Yang Berhormat Pekan. Ya, sebentar Yang Berhormat Pekan, saya hanya tertarik. Tadi masa sebelum ini ada menyebut berkaitan pemindahan kerusi. Saya rasa benda ni kan, kalau Yang Berhormat baca peraturan 2 dalam braket 2 dalam braket 3, tak menjadi kemelut dah pun. Kalau Yang Berhormat faham peraturan mesyuarat, tak ada isu pun. Okey, silakan Yang Berhormat. Kaitkan dengan peraturan 43 yang ada buku. Terima kasih Datuk Musi. Baik, yang ada buku tu, you can see that. Kita faham peraturan perjalanan mesyuarat sedang. Silakan. Terima kasih. Saya terus merujuk pada perbelanjaan mengurus bawah butiran 020-100 pengawasliaan barang kawalan dan subsidi, dan juga butiran 020-400 penguatkuasaan dapati adalah meningkat. Adalah diharapkan agar kerajaan dapat melaksanakan pemantauan, pengawasliaan dan juga pengintipan ke premis atau perniagaan yang berkaitan bukan hanya bagi beras semata-mata, tetapi barangan asas bersubsidi lain juga, supaya ketirisan sebegini yang merugikan kerajaan dan menyusahkan pengguna dapat diatasi. Isu yang tidak dapat lari apabila berkaitan dengan subsidi adalah penyelewengan dan juga ketirisan subsidi. Ada yang menyalahgunakan subsidi diberikan dengan menjual semula ke sepadan negara dengan harga yang lebih mahal. Ada pula yang menukar bungkusan seperti minyak masak paket ke dalam botol. Ada juga yang menukar jenis beras seperti beras tempatan kepada bungkusan beras import supaya dapat menjualnya dengan harga lebih mahal. Realitinya, ianya berlaku. Sebagai contoh, semasa krisis harga beras baru-baru ini, ada banyak aduan mengenai kualiti beras yang tidak sepadan. Malahan, ada banyak bukti beras ditukar kepada bungkusan beras import dan beras wangi, sedangkan isi kandungannya adalah beras tempatan biasa. Ini jelas adalah satu bentuk penipuan dan penyelewengan yang mengambil kesempatan di atas kesempitan rakyat. Datuk Pengerusi, butiran 040-400 program skim penstabilan harga minyak masak berjumlah sebanyak 845.5 juta. Saya mengharapkan dengan peningkatan peruntukan ini berbanding 500 juta pada tahun lepas akan membolehkan kerajaan melantik lebih banyak syarikat pembungkus yang mampu membekal minyak masak bersubsidi di pasaran. Sekaligus dapat meningkatkan lagi pengeluaran minyak masak paket sekilogram setiap bulan dan dapat mengurangkan insiden perebutan pembelian minyak masak paket serta kes sorok minyak. Pada masa ini terdapat hanya 366 syarikat pembungkus di seluruh negara untuk mengedarkan minyak masak paket terhad kepada 60,000 tan sebulan yang pastinya tidak mencukupi. Banyak kali aduan diterima berikutan isu minyak masak paket ini, antaranya tiada stok langsung untuk jangka masa waktu yang lama, dibeli oleh peniaga atau warga asing, dan ada peniaga yang meletakkan syarat perlu membeli barangan lain jika ingin membeli minyak masak paket. Isu ini tambahan sikit boleh? Silakan. Okey, terima kasih Pekan Pengerusi. Berkaitan minyak masak ni, sebenarnya kekurangan minyak masak itu juga disebabkan oleh kelewatan kerajaan untuk membayar balik klaim subsidi sehingga ke 7 bulan. Setuju atau tidak Pekan? Saya ingat Terengganu lebih memahamilah itu kerana pernah jadi Timbalan Menteri di sini. Ya. Jadi boleh, inilah saya tak ada komen yang itu ya. Nak masuk dalam jawapan saya pun takut tak sesuai. Ya. Isu ini nampak terpencil, tetapi ianya memberi impak yang besar kepada golongan yang memerlukan.
Justru menelusuri pelaksanaan dan pemberian peruntukan ini diharapkan akan ada usaha yang lebih baik di dalam menanganinya. Butiran 40900 inisiatif Payung Rahmah sebanyak 200 juta. Usaha kerjaan untuk mengurangkan bebanan kos sara hidup dapat dilihat menerusi pelaksanaan program Payung Rahmah sejak Januari 2023 sebagai salah satu langkah jangka pendek bagi mengurangkan beban sara hidup golongan B40 dan memerlukannya. Pelbagai program di bawah inisiatif ini telah dilaksanakan, antaranya yang popular adalah program jualan rahmah dengan lebih 12,000 barangan pada harga sehingga 30% diskaun. Lebih 2,849 premis berdaftar pula menawarkan menu rahmah seluruh negara. Sikit je lagi, Datuk Pengerusi. Justru itu, apabila meneliti butiran 040900 di bawah perkara inisiatif Payung Rahmah, saya menyokong sepenuhnya tambahan peruntukan iaitu sebanyak 200 juta bagi memperkasakan lagi inisiatif ini. Saya juga menyambut baik pengiktirafan kerjaan kepada premis berkaitan dengan memberikan kad diskaun khas menu rahmah sebagai insentif penghargaan. Diharapkan agar lebih banyak lagi premis yang akan berdaftar dan menyokong inisiatif ini bagi kesejahteraan rakyat. Rakyat semakin tertekan dengan kenaikan harga barang keperluan yang kerap dan mendadak. Oleh itu, kerjaan bersih kementerian ini perlu lebih agresif untuk melaksanakan satu mekanisme yang proaktif, berkesan dan konkret supaya kenaikan harga itu dapat dikawal dan tidak membebankan pengguna yang sedia terkesan. Dengan itu saya akhiri dengan ucapan sekian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Pekan dipersilakan Yang Berhormat.